Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah, dalam episod ini insya-Allah Tani akan membincangkan mengenai keutamaan membayar zakat. Seperti mana Tani ketahui, zakat fitrah kebiasaannya akan Tani bayar di dalam bulan Ramadan. Zakat dari segi bahasa membawa arti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Pengertian bersih dan suci dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam arti kata lain, membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam. Perkataan zakat diambil dari perkataan az-zakat yang mempunyai beberapa pengertian, iaitu berkembang dan bersih dan juga pertambahan. Ia juga mempunyai maksud mengeluarkan harta dan menyucikan jiwa. Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Menunaikan zakat, seperti Tani tahu, merupakan salah satu daripada rukun Islam yang Tani ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setiap orang Islam dalam bulan Ramadan sebagai pembersih atas perbuatan dosa dan menyempurnakan puasa kita ni. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam untuk mengeluarkan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang layak menerimanya. Jadi di antara keutamaan membayar zakat di antaranya adalah untuk tadi menyempurnakan agama tadi. Zakat ini merupakan yang rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sembahyang dan puasa. Jadi dengan menjalankan zakat maka akan makin sempurnalah ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tentunya merupakan suatu tujuan dari setiap orang Islam demi untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kata zakat sendiri memiliki makna at-tahuru yang membawa makna membersihkan atau mensucikan. Jadi itu dapat Tani fahami bahawa zakat ini Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan harta dan jiwa Tani daripada dosa. Zakat ini juga membawa makna tumbuh dan berkembang. Maknanya zakat ini akan semakin berkembang dan tumbuh. InsyaAllah harta Tani tidak akan berkurang dengan mengeluarkan zakat. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai tumbuh dan berkembangnya harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud
bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi dalam ayat ini dapat tani fahami bahawa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat balasan yang banyak. Dapat tani lihat dalam ayat ini, ia akan berganda daripada 1 akan menjadi terbit 7 tangkai. Jadi dari setiap tangkai tadi itu akan tumbuh pula 100 biji. Kalau tanya dapat kira di sana, artinya setiap satu perbuatan yang membelanjakan harta di jalan Allah itu akan dilipat gandakan hingga 700 kali ganda. Masya Allah, banyaknya. Jadi perkara yang baik dalam infakkan harta ini adalah untuk tani sama-sama mengembangkan dakwah tani kepada manusia. Amalan berzakat tani juga boleh membiasakan diri pengeluarnya supaya sentiasa bersifat pemurah dan suka bersedekah. Amalan ini juga boleh menghilangkan sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil. Hakikat ini dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan juga ia menyadari bahawa zakat ini lebih ketara kepada penambahan harta daripada pengurangan harta. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud zakat itunya tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Tapi tadi lihat macam mana sebenarnya zakat itu tidak mengurangi harta kita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan harta tersebut daripada sesuatu yang memudaratkan dan memelihara tani daripada gangguan manusia. Selain daripada perkara itu, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan cara-cara untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut kepada pemiliknya. Jadi di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang besar kerana mengeluarkan harta semata-mata untuk keredaannya. Zakat ini sebagaimana tadi pahami, ia juga penyuci bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor. Jadi dengan berzakat ini, tani dapat menghindari dari perbuatan yang tidak baik. Ia bukan hanya orang zakat ini bukan hanya sekadar mengeluarkan duit, membayar kepada amil, membaca doa, lepas itu selesai. Tapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Zakat ini adalah amalan ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Ya, zakat ini indah hanya sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah. Namun ia juga memiliki fungsi sosial terhadap sesama manusia, hablum minan nas. Jadi di samping tani beribadat kepada Allah, dengan zakat ini juga tani dapat membantu manusia lain untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi zakat ini membuatkan kehidupan menjadi lebih baik ketika orang yang memiliki kelebihan harta memberikan sebahagian kelebihan itu kepada orang yang kekurangan harta. Jadi di antara keutamaan membayar zakat ini juga adalah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga dengan zakat ini, tani akan mendekatkan diri tani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunaikan zakat adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat ini juga mengajarkan kita ni untuk menjadi seorang yang pemurah, ikhlas dan tulus dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang memerlukan. Perlu tadi ingatkan lagi sekali ya, berzakat tidak akan membuatkan rugi kepada sesiapa pun. Jadi
tani memberi, hendaklah dengan ikhlas atas harta yang tani miliki ini. Ada orang yang memerlukan juga. Jadi insya-Allah dengan tani membayar zakat ini akan mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua malaikat turun setiap pagi. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah orang yang mengeluarkan sesuatu sebagai ganti diri apa yang ia keluarkan." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikan penghancuran kepada orang-orang yang kikir." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi itu ni dapat lihat, orang yang rajin bersedekah ni akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT dan mendapat doa daripada para malaikat. Jadi tani perlu tahu apapun yang tani keluarkan, hendaklah tani berniat untuk beramal dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan dalam bentuk nilai wang ringgit, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan kesihatan tubuh badan, rezeki anak, dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan dihindari tani daripada mara bahaya. Jadi salah satu lagi daripada pengertian zakat yang tani fahami tadi adalah zakat itu mendatangkan keberkatan. Dengan membayarkan zakat atas harta yang tani miliki ini, tani memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya tani mendapat keberkatan di atas harta yang tani miliki, insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam bulan Ramadan ini ambil peluang untuk tani sama-sama menunaikan zakat fitrah tani. Insya-Allah mudah-mudahan dengan harta yang tani infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu, tani akan mendapat keberkatan dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya insya-Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.